Lim. Biasanya orang kalau mualaf ganti nama jadi nama Islam. Kayak Ustadz Ahmad Kayenama. Iya. Dulu namanya Agustinus Christopher Kayenama. itu pokoknya. susah. Agustinus Christopher Kayenama. Iya. Ganti jadi Ahmad Kayenama. Iya. Brother Lim Joysun kenapa nggak berubah nama jadi nama Islam? Nak jawapan panjang ke jawapan pendek? Jawaban panjang boleh, jawaban pendek Okey, boleh. kita mula terserah. dengan pendek dulu. Betul. Saya tak tukar nama sebab suka hati saya. Betul. Hati saya suka. Yang kedua, Suka saya dengan nama itu. bukan itu gurau aja. Yang maknanya apa? Lim Joysun tuh maknanya apa? Okey, yang pertama saya tak tukar nama sebab bila saya kaji Islam, saya dapati sebenarnya bila sebut tentang nama Islam, nama Islam dia tidak terhad kepada nama Arab atau nama Melayu. Betul. Maka dan apa maksudnya? Bila saya kaji, saya dapati bahawa apa yang baik, makna yang baik, maksud yang baik, tidak ada unsur syirik, itu nama Islam. Allah. Dan saya kaji lagi, saya dapati bahawa sebenarnya orang yang masuk Islam, mereka sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kekalkan nama, bukan tukar nama. Contohnya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia memeluk Islam. Okey, dia bukan orang Arab kan? Dia orang mana? Orang Parsi. Dia kekalkan nama Parsi. Nabi tak suruh dia buang nama Parsi, tukar nama Arab. Bilal bin Rabah. Bilal, dia bukan orang Arab. Dia orang Afrika, Ethiopia. Dia kekalkan nama Afrika. Sunnah Nabi ini, selagi nama itu tidak ada unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, Nabi Muhammad SAW tidak akan kacau nama orang tu. Okey, di Nusantara pula lain. Budaya di sini, uruf di sini adalah kita wajibkan orang tu tukar nama supaya kita permudahkan kita untuk mengenali orang tu Islam ke tak Islam. Iya. Ya, itu budaya di Nusantara. Tetapi mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, okey, digalakkan kekalkan nama. Kalau kita lihat hikmah kekalkan nama adalah mudah untuk kita berdekati masyarakat bangsa Cina untuk saya. Yang kedua, mudah untuk menyampaikan dakwah. Dan yang ketiga, keluarga, ibu bapa, adik beradik, bila dia lihat kita kekalkan nama, kurang memarah mereka bila kita memeluk agama Islam. So tujuan akhir sekali kita nak menyampaikan dakwah. Kalau kekalkan nama boleh permudahkan kerja dakwah, why not? Kenapa tidak? Padahal ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. So, nama saya Lim ni, ramai orang tak tahu Lim tu rujuk kepada apa. Lim ni nama keluarga. Macam pokok lah. Pokok Lim. Nama keluarga. So, nama kedua saya Jui dituju kepada nama keturunan. Nama kedua saya berketurunan yang ke-27. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Salah satu ada maksudnya. Maka ini Islamik tak maksudnya? Maka saya kekalkan nama Cina sebagai nama Islam. Akhir sekali permudahkan untuk orang yang nak memeluk agama Islam. Itu tujuannya, itu objektif. Bukan nak buat hal. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita ini di Indonesia cuma satu suku kata yang dipanggil. Jadi Dr. Lim Joysun ini biasanya dipanggil Dr. Lim, apa Dr. Joy, apa Dr. Sun? Saya belum doktor lagi. Dok ada, tak ada. Orang panggil Brother Lim saja. Saya panggil Brother Lim saja. Ya, bukan doktor. Saya orang biasa saja. Oke. Ya. Jadi Lim atau Joy atau Sun? Kalau nama saya Sun. Oh, Sun. Brother Sun berarti harusnya. Boleh juga. Tapi biasanya di Malaysia, so jadi kebiasaan orang panggil nama keluarga daripada panggil nama orang tu. So itu budaya kat situ. Iya. Masya Allah. Sudah berapa tahun berarti memeluk Islam? Tak lama. 26 tahun. Oh, sudah lama ya? 26 tahun tak lama. Lumayan ya? Ya. Masya Allah. Nggak lama memang kalau dibandingkan kehidupan kita di dunia ya. Itulah. Masya Allah. Tapi Masya Allah. Perjalanan bagaimana Dr. Sun bisa menemukan Islam itu dulu? Macam mana bisa memeluk agama Islam? Kisah dia agak panjang ya. Mungkin saya ringkaskan sajalah. Saja.
Saya ada 3 peringkat. 3 peringkat. Saya pernah beragama Buddha. Saya gunakan Buddha selama 13 tahun. Di umur berapa itu? Ya, pada lahir sampai usia 13 tahun beragama Dari Buddha, orang tua ikut berarti. orang tua. Dan saya memeluk agama Kristian daripada usia selepas itu 14 sampai usia 27. Berarti lebih kurang 14 tahun saya memeluk agama Kristian. Dan saya telah memeluk agama Islam 26 tahun. Alamak, silap. Orang dapat tahu tuh. Orang dapat tahu saya usia berapa. Tak bisa cari makan. Okey. So, beginilah. Fitrah yang Allah cipta manusia ni, fitrah. Memang selagi fitrah itu tidak dicemari, orang itu, dia bisa rasa bahawa sama ada sesuatu ni boleh tak kita nak sembah dia. Macam saya sejak kecil lagi, fitrah saya ni memang menolak menyembah patung berhala. Di rumah ada banyak patung berhala. Dan ada beberapa peristiwa. Salah satu peristiwanya adalah ramai adik-beradik sakit, ya. Mak bawa kami ke rumah sakit. Di sini panggil rumah sakit. Makan ubat tidak baik. Mak sembah berhalanya, Tuhan dia, minta tolonglah sembuh anaknya. Tak baik-baik. Maka mak saya rasa Tuhan yang dia sembah ni, berhala yang dia sembah, atau Tuhan tu kurang berkesan. Maka mak saya nak pergi beli Tuhan baru yang lebih berkesan, yang boleh menyembuh, jaga kesihatan anaknya. Maka betul-betul mak bawa saya ke kilang. Semasa sampai ke kilang, saya berkesempatan untuk melihat macam mana mereka buat patung berhala. Orang buat ni. Lepas tu kemudian dia catkan, warnakan, dan kemudian dikeringkan dan masuk ke dalam untuk dijual. Bersedia untuk dijual. So kilang tu kilang Tuhan. Maka Kilang itu toko ya? Bukan, kilang factory. Factory. Oh, pabrik. Ya. Maka mak saya terangkan, saya pendekkan cerita apa yang berlaku kat rumah. Maka tuan punya kedai tu fahamlah. Mak saya nak cari Tuhan yang kuat, yang power, yang boleh menjaga kesihatan anaknya. Maka dia keluarkan katalog. Dia tak pakai Shopee atau Lazada. Dia pakai katalog. Tahu kenapa? Isinya Tuhan semua. Sebab zaman dulu belum ada Shopee, Lazada. Betul. So dia keluarkan katalog. Maka dia tunjuk 5 Tuhan tu. Dia kata 5 ni jaga kesihatan. Dia bacakan dengan mak saya. Paling berkesan, paling power punya, paling mahal tu. Kurang asam. So mak beli, bawa balik, sembah. Saya sebagai seorang remaja pada masa itu tidak yakin. Tak yakin langsung. Saya memang fitrah menolak. Saya punya otak fikir, sekarang ni Tuhan cipta manusia ke manusia cipta Tuhan? Ya, di sana manusia buat Tuhan. Lepas tu jual. Macam mana ni? So di situlah datangnya fitrah menolak. Yang kedua, pernah sekali di depan rumah saya berlaku satu kebakaran. Api yang besar. Rumah dulu rumah papan. Maka kami disuruh keluarkan barang-barang berharga, tunggu di gate. Kalau angin kuat, api merebak ke rumah kena bakar, kita kena larilah. Ambil barang-barang yang penting. Masa tu datang satu soalan yang saya nak tanya mak saya. Saya rasa nak tanya, tapi takut. Akhirnya saya tak tanya. Dalam hati saya nak tanya, mak, kalau api tu merebak, bakar rumah kita kena bakar, macam mana dengan Tuhan-Tuhan kat rumah ni? Begitu banyak ni. Berhala ni. Mereka akan turun lari keluar ke? Atau akan duduk di situ kena bakar? Dalam hati saya, ni Tuhan tak boleh jaga diri, macam mana boleh jaga kita? Maka fitrah secara semula jadi saya menolak. Now, macam mana saya boleh tertarik kepada agama Kristian pula? Banyak kebaikan yang mereka lakukan. Contohnya mereka bagi makanan setiap minggu, bagi bantuan makanan kepada masyarakat. Mereka sangat baik dengan masyarakat. Itu saya tak nafikan mereka orang yang baik. Saya nak cerita adalah kami sebenarnya sedang cari tempat untuk main bola. Di belakang gereja ada padang. Maka kami pergi jumpa pastor tu. Padang tu lapangan. Ya? Lapang lah untuk main bola ya. Kami minta kebenaran ingin nak main bola kat padang gereja tu. Itu padri kata, you are most welcome. Boleh. Pakai aja lapangannya. Ya, pakai aja. So apa yang berlaku? Kami setiap
hari balik daripada sekolah akan pergi gereja Padang tu main bola. Kadang-kadang bola tu terkena cermin tingkap pecah. Pastor tu tak marah, dia kata tak apalah, teruskan nanti kita ganti. Kadang-kadang kena spotlight pecah, dia pun tak marah, mahal tu. Tapi dia kata tak apa, teruskan nanti kita ganti. Baik banget pastor ya. Persoalan saya, kalaulah orang bukan Islam main bola di kawasan masjid kita, bola tu terkena cermin tingkap pecah, pengerusi masjid cakap apa? Marah. Marah. Nampak tak pendekatan dakwah mereka? Ya. Pendekatan dakwah. Dan bukan saja itu, setiap kali kami habis main bola, boleh dikatakan dia sediakan makanan, minuman untuk kami. Makan, minum. Dan pastor tu akan duduk bersama-sama, tanya khabar, tanya keluarga, tanya pelajaran. Yang paling best, dia offer kami tuition free. Berarti belajar di gereja, akademik, sekolah bersubjek, mereka kasih free, tak payah bayar apa-apa. Tuition free. Rasa-rasa masjid... Beasiswa begitu ya? Ya, masjid akan buat tak begitu untuk bukan Islam? Belajar ke masjid? Belum ada. Belum lagi ya. Mungkin selagi saya hidup tak mungkin berlaku kot. Melainkan kamu lantik saya sebagai pengerusi masjid. Itu ada peluang. So, kalau kita lihat, nampak tak? Sehinggalah berbulan-bulan kita main, banyak tingkap pecah, spotlight pecah, makan minum. Okey, hutang budi kan? Barulah dia ajak kami pergi ke gereja untuk mengikuti Christmas ya. Sambutan Christmas, makan minum, pilih hadiah, setiap orang akan dapat satu hadiah dan sebagainya. Yang di situlah saya tertarik kepada akhlak orang di situ, kebersihan, khutbah yang begitu menarik sekali, yang bisa ingat lama. So, pendekkan cerita, kebanyakan kami ni kali pertama masuk ke dalam gereja. Selepas itulah tiap-tiap minggu kita pergi. Rasa sangat seronok. Akhirnya 90% remaja di kampung saya masuk Kristian. Yang main bola di belakang itu ya? Ya. Karena memang dakwah mereka tuh pendekannya akhlak ya Ustaz ya? Ya. Pendekannya Itu yang mau disampaikan. Akhlak tu. Okay. So, kami pun masuk Kristian. Bukan kerana ajaran. Bukan kerana karena ajaran. memang ada respect, ada hormat ke pendeta tadi ya? Betul. Dia hormat kita walaupun remaja. Di rumah tak dapat penghormatan sedemikian. Rumah tak begitu bersih dibanding dengan gereja. So, and begitu baik akhlak mereka. Itu saya tertarik. Now, macam mana saya boleh tertarik kepada agama Islam? Itu pentinglah tu. Nak tanya malam, soalan nak tanya ni, inilah yang sebenarnya nak dengar kan. barangkali Sebenarnya dia ada mengena dengan satu tempat hiburan. Namanya dipanggil disco. Tengok muka masjid, mana tahu disco tu apa. Disco adalah tempat orang beroperasi tengah malam punya. Oh, tahu tengah malam. Klub malam. Ya, mereka berzikir tengah malam. Berzikir. So, ada imamnya di depan. ada imam kat depan, ada DJ kan. Set, bentar, Anda mau potong sebentar. Ya. Ini yang perjalanan beliau masuk Kristen ini adalah pelajaran buat para tamu. Sangat pelajaran Ustaz. Aku bersyukur beliau cerita ini karena yang pelajaran itu justru ketika Brother Lim kita dapat tadi ya. Ketika masuk Kristen itu karena apa? Coba bayangkan mereka di luar sana melakukan itu. Iya, itu akhlak yang dipakai Nabi dipakai oleh mereka ya, Masya Allah ya. Ini kan kalau kita di Indonesia, Brother Lim, anak kecil berisik langsung dimarahin. Anak kecil dibawa bapaknya mau mengajarkan dia sholat, maksudnya sholat berjamaah di masjid. Anak kecil kodratnya lari-larian, masjid nggak punya playground. Akhirnya dimarahin oleh takmir masjidnya, dia kapok, dia takut sama sosok masjid. Akhirnya dia nggak pergi ke masjid. Dia punya trauma sama masjid. Bayang-bayang dia masih tuh seram. Belum lagi dia beranjak dewasa, kadang-kadang dia jumpai khotibnya bicaranya keras begitu. Dia akhirnya semakin takut dia sama masjid, semakin jauh. Kadang-kadang mungkin jauh dia. masalah kita hari ini, orang muda sangat susah nak pergi ke masjid disebabkan pendekatan kita. Pendekatan kita yang banyak menekankan hukum hakam. Berpakai tudung tak elok, rambut panjang lelaki, ataupun berpakaian yang... Kita suka bincang tentang hukum hakam. Padahal dalam Islam, hukum hakam ni last perkara nak bincang. Maksudnya fikih ya, fikih itu pembicaraan terakhir begitu. Yes. Saya bagi contoh ya.
kalau mungkin ini sebagai satu peringatan untuk kita semua, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dipecah kepada dua peringkat. Satu, peringkat pertama di Mekah selama 13 tahun, di Madinah lebih kurang 10 tahun. Keseluruhannya 23 tahun. Dan ayat yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun, majoriti ayat-ayat yang diturunkan itu berbentuk apa? Yang akidah ke yang fiqh? Yang akidah, betul? Apa tu akidah sebenarnya? Adalah tiang bangunan, asas bangunan. 13 tahun. Kemudian kemudian para sahabat akidah sudah mantap. Mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan sedikit demi sedikit ayat-ayat hukum hakam atau fiqh. Betul ke tak betul? Selama dekat 10 tahun. Kalau kita lihat contoh, semasa para sahabat di Mekah yang memeluk Islam di Mekah, ramai para sahabat masih lagi minum khamar, masih minum arak. Betul? Allah haramkan tak? Tak, Allah tak haramkan. Allah didik saja. Arak sedikit kebaikan, banyak kemudaratan. Jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Allah didik. Nabi tak haramkan. Kenapa tak haramkan terus? 13 tahun. Dan bila para sahabat akidah dah mantap, tiang dah bina kukuh, Allah. barulah Allah turunkan hukum hakam sedikit demi sedikit. Dan tahu ke tak tahu, tahun keberapakah yang Allah haramkan arak? Tahun berapa itu ya? Tahun Bukan 14 tahun, bukan 15 tahun, bukan 16 tahun. Tahun ke-17, bila Allah turunkan surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 90. Okey, ayat ini diturunkan bila Allah haramkan arak, barulah majoriti sahabat semua berhenti daripada minum. Maksudnya, bila akidah dah mantap, hukum hakam mudah untuk terima. Hari ini, orang akidah belum mantap, kita mula cakap hukum hakam. Iya. Mungkin saya bagi contoh lebih senang nak faham. Kalau kita bina satu bangunan tinggi, hotel lah, 30 tingkat. Biasanya orang bina dinding dulu ke ceiling dulu? Dinding. Fikir elok-elok. Saya bagi dua pilihan yang salah. Kamu pilih. Cakaraya. Oh iya. Cakaraya. Asas dulu kan, base dulu. Ana benar Tiang tadi. dulu. Ana bilang cakaraya. Ana benar. Cakaraya. Enggak salah tadi ikutnya dinding apa ini? Nggak mungkin nih kalau nggak ada dinding gitu. Masalahnya, poin saya di sini, kalau kita bina bangunan tinggi, bangunan Betul. tanpa ada asas, kita naik batu bata, bangunan tu kuat tak? Tak kuat ya. So, sekarang ni orang yang ramai orang Islam yang nak datang masjid tapi tak faham masjid, akidah tak mantap, asas tak mantap. Mereka dah datang. Kalau kita mula dengan hukum hakam, tekanan tak mereka? Iya. Susah nak terima tak? Betul. Mereka rasa susah, membebankan, betul? Kalau kita gunakan pendekatan sedemikian, itu yang menyebabkan sekarang orang muda tak pergi masjid satu, yang tak minat nak belajar agama, rasa membosankan. Iya. So, masalah kita hari ini, Islam yang kita sampaikan tu sentiasa cara yang salah dan wrong teknik. Ya. So, yalah, itu sebabnya masalah yang kita hadapi Betul, hari betul, ini. betul. Kita sangat fokus kepada hukum hakam daripada tiang akidah. Nah, lanjut ke masalah diskotik tadi, tapi sebelum tadi ada sempat disinggung diskotik. Wah, ini menarik nih Ustaz nih. Kita jeda dulu ya. Mungkin ikhwan akhwat kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat, selamat datang kembali di acara Bincang Inspiratif. Bersama saya Isa Alkaf, ada Kang Atep, di sini ada Mas Angga, juga Kang Anis Mualim di meja operator. Ikhwan akhwat, melanjutkan cerita Brother Lim tadi, bagaimana menarik sekali bagaimana perjalanan awal tadi beliau masuk Kristen dari Buddha ya. Dari Buddha karena beliau tersentuh awalnya dengan akhlak. Pastor yang berada di lingkungan rumah beliau yang harusnya dituduh oleh para asatis, para dai, juga terutama takmir masjid kita sebagai orang yang mengurus rumah Allah, pendekatan dengan akhlak, bukannya pendekatan dengan memegang teguh apa tadi hukum hakam kalau tadi kata Brother Lim. Masya Allah. Sekarang mungkin kita mendengarkan bagaimana perjalanan Brother Lim dari tadi Kristen bisa mengenal Islam. Tadi awalnya di diskotik tadi. Ya, diskotik. Kalau nggak salah ya. dengar tadi ya. Diskotik ada tempat orang mengaji tengah malam. Okey,
saya pergi ke diskotek tu, saya terjumpa seorang haji. Dia bukan pergi disko, dia bekerja sebagai pegawai keselamatan. Dialah kawan pegawai bouncer. How to say bouncer in Malay? Iya, menjaga. Jadi kalau sampai ada kerusakan atau apa, ada kecelakaan. Gaduh, ya mabuk, ditangkap ya. Oke, security lah ya. Security lah mungkin ya. Security. Ya. So saya berkawan baik dengan haji tu. Dan dia ajak saya ke rumah dia, tonton satu tape debate antara Sheikh Ahmad Deedat dengan Jimmy Swaggart. Tahu kan? Tajuk tu debate di Amerika Syarikat, tajuk dia Is the Bible God's Words. So selepas tonton debat ini memang amat mengganggu pemikiran saya. Senang pendekkan cerita, saya mula buat kajian. Okey, saya mula buat kajian. Selepas saya kaji 2-3 tahun, hari-hari saya luangkan masa 6 jam, 8 jam kaji, buka kitab, cek semua tu. Setiap perkara saya tengok debat tu, saya akan cek. Kesimpulannya saya dapati bahawa selepas 2-3 tahun punya kajian, rupa-rupanya kitab yang saya percaya selama ini bukan kalam Allah. Secara umum dia bukan kalam Allah, tetapi dia mengandungi sedikit kata-kata Allah. Sedikit kebenaran di situ. So di situlah mungkin saya bagi contoh kenapa saya kata begitu. Okay. Dalam kitabnya saya sebut in the book of Genesis chapter number 2 verse number 2, dia kata, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia kata rested tu, beristirahat tu, sifat Tuhan ke sifat manusia? Tadi menerjemahkan dulu berarti di Bible tadi. Di kitab ada kitab di Bible namanya kitab Kejadian. Pasal 2 ayat 2. Di situ dinyatakan bahwa pada hari ke-6 Tuhan menciptakan bumi ini selama 6 hari. Lalu di hari ke-7 beristirahat. Nah, kata-kata itu yang mengganggu berada di. Masa sifat Tuhan beristirahat begitu? Ya. So beristirahat tu sifat Tuhan ke manusia? Manusia. Kalau manusia, siapa yang mengarang? Pasti manusia yang mengarang. Tak mungkin Tuhan yang mengarang. Tak mungkin datang dari Tuhan. Sebab bagi sifat yang salah. Genesis chapter number 6 verse number 6 dalam kitab disebut, dia kata, and God's regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Menyesal sifat manusia. Apa maksud menyesal? Berarti Tuhan tidak ada ilmu masa depan. Cipta dulu, silap cipta budak Cina ni. Silap tu enggak sengaja ya. Kalau menyesal maksudnya Tuhan tidak ada ilmu masa depan. Kalau tak ada ilmu masa depan, sifat manusia ke sifat Tuhan? Sifat manusia. Kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Manusia. Yang buat saya rasa paling susah nak terima, paling amat susah nak terima, bila saya baca tentang Genesis chapter number 1. Satu surah tu dia menceritakan tentang kejadian alam. Okey, dia kata Tuhan, pendekkan cerita, dia kata ciptaan Tuhan pada hari pertama. Hari pertama Tuhan cipta, ada cahaya, ada siang dan malam. Hari yang kedua, langit. Ketiga, bumi. Keempat, matahari. Kelima, binatang laut. Keenam, manusia. Ketujuh, Tuhan beristirahat. Betul? Now, kalau kita kostankan masa, sekarang tinggal hari pertama saja. Kedua belum dicipta. Sekarang paling kita tengok hari pertama. Ciptaan Tuhan hari pertama ada siang dan malam dulu. Persoalan saya, macam mana kita dapat fenomena siang dan malam? Harus ada matahari. Ya, dia putaran matahari dan putaran bumi. Masalahnya bumi dicipta hari yang ketiga. Matahari yang dicipta hari yang keempat. Macam mana kamu boleh ada hari pertama pada hari pertama? Macam mana kamu boleh ada hari tanpa bumi dan matahari? Macam mana kamu boleh ada siang dan malam tanpa bumi dan matahari? Macam mana kamu boleh ada cahaya tanpa matahari? Maksudnya, berarti tulisan macam ni, ini semuanya tulisan idea manusia, bukan datang daripada Tuhan. Dia bercanggah dengan fakta sains. Maka ini salah satu sebablah, tak ada masa saya nak kupas keseluruhan ke semuanya. Mungkin saya bagi satu contoh lagi lah sebagai penutup lah. Yang untuk tapi di Quran juga bukannya tulisannya 7 hari, summa stawa alal arsh, kemudian dalam Quran di arsh.
6 hari, 7 hari itu, ayat ni tu sebut tentang apa? Dalam Quran tu 6 hari di situ, dia rujuk kepada, dia boleh ada dua maksud. Satu 6 hari, 24 jam sehari. Satu lagi 6 jangka masa. Terjemahan tu yang masalah, bukan Quran punya masalah. Quran rujuk kepada 6 jangka masa yang panjang, bukan 6 hari. Ini Allah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas Masa mungkin kurang tepat lagi, sebab masa mungkin orang tak faham masa tu berapa panjang berapa pendek, dan lebih tepat terjemahannya adalah 6 jangka masa yang panjang. Dan kalau kita lihat alam yang kita ada hari ini, ya, alam kita hari ini makan masa berapa banyak masa untuk jadikan alam yang ada hari ini sampai sekarang. Dia makan 14 bilion tahun. Betul. Okey, berarti kalau 6 jangka masa yang panjang tidak bercanggah dengan fakta sains. Kalau 6 hari 24 jam sehari itu automatically bercanggah dengan sains. Berlawanan dengan sains. Masa Tuhan terikat sama waktu yang merupakan ciptaan Tuhan sendiri ya. Tapi kalau orang tidak mendalami kata tersebut kayaknya mirip. Kalau di Bible tadi kan 6 hari kemudian beristirahat. Kalau ini 6 masa kemudian bersemayam. Seperti mirip-mirip. Dia begini. Bila kita sebut tentang bersemayam ni, isi dalam ayat Quran, bukan semua perkataan kita boleh gunakan ayat Quran tu secara literal. Betul. Kalau kita nak gunakan literal, Quran sebut tangan, muka, betul. hadis sebut Allah turun 1/3 malam, macam mana turun? Helikopter ke? Parachute? So kita ada perkara kita kena faham macam mana Nabi ajar kita untuk memahami ayat Quran tu. Macam mana para sahabat faham ayat Quran tu. Macam mana tabi'in faham. Kita tak boleh buat. Kalau dulu-dulu para sahabat tak ada masalah dengan ayat itu, tabi'in tak ada masalah, tabi'in tak ada masalah. Masalah kita apa? Hari ini kita gunakan akal lebih daripada apa? Akal peribadi kita lebih daripada kata-kata Allah, kata-kata Nabi. Betul. Itu yang jadi masalahnya. Sebenarnya kita semua faham. Sebenarnya kita ada dua kumpulan orang Islam yang bagi saya lah. Satu yang gunakan literal. Dia kata Allah kata begini, saya kata begini. Satu kata, kalau kamu kata Allah di atas langit tu, maksud kamu kata Allah bertempat. Itu interpretasi. Dia menafsirkan apa ayat itu. Sebenarnya kita semua setuju. Allah wujud, tapi Allah tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Allahu Akbar. Dan macam mana kamu nak bagi tempat bila tak ada masa, ruang dan jisim? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kekurangan bahasa, lacking of language, words, vocabulary untuk menjelaskan Allah di mana. Sebenarnya Allah di mana pun itu soalan yang salah. Sebab apa? Pertama, di mana adalah bila diduduk di alam ini yang terikat kepada masa, ruang dan jisim. Kita akan bincang di mana. Dalam sudut Allah yang tak ada masa, ruang dan jisim, dia yang mencipta masa, ruang dan jisim untuk makhluknya. Macam mana you nak letak Allah kat mana? Maka panjanglah. Saya cakap tajuk ni sangat panjang, perlukan masa yang cukup. Betul. Tapi secara ringkas, so kita kena faham, kita tak boleh ambil take it literally. Tapi kita juga kena berlapang dada. Kalau mazhab ini gunakan pandangan ini, okey, teruskan. Kalau kita yakin pandangan ini, teruskan. Tapi syaratnya adalah, kalau kamu pilih pandangan A, hormat pandangan B. Pilih pandangan B, hormat pandangan A. Sebab ini khilaf. Di kalangan ulama dalam mazhab, dalam ahli sunnah wal jamaah, is khilaf. So bila khilaf, kita jangan paksa orang terima kita. Kita tak setuju pandangan tu, tak ada masalah. Tetapi hormat. Bukan tuduh. Bukan mempeliki-likikan. Tadi satu lagi yang membuat Brother Lim masuk Islam, peristiwa. Saya tertarik kepada agama Islam sebenarnya banyak sebabnya. Saya bagi satu sebab saja. Ayat Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. Ayat Kursi. Ayat inilah yang buat saya tertarik kepada agama Islam. Ayat Kursi itu. Ya. Kenapa? Sebab ini adalah satu-satu ayat yang saya gunakan perkataan
ayat ini adalah kayu ukur untuk kita membezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Dan daripada ayat ini, saya sendiri reka satu idea, satu cara untuk supaya orang senang nak kenal siapa tu Allah. Senang nak kenal. Maka saya gunakan ayat itu, saya keluarkan 5 poin dalam ayat itu dan saya jadikan perbincangan. Contoh secara umumnya manusia yang percaya beragama, ada percaya kepada Tuhan, tanya mereka, kamu percaya Tuhan tak? Dia kata ya. Kamu percaya alam ini Tuhan tak? Dia kata bukan. Betul? Maka kita pun sama. Kita percaya Tuhan, alam ini ciptaan Tuhan. So, pencipta, ciptaan. Betul lah? Dan kalau kita letak 5 perkataan tadi, kekal selama-lamanya. Permulaan pengakhiran. Masa, ruang dan jisim. Bergantung, rehat dan tidur. Ini 5 perkataan ini. Kalau you tanya, pertama, antara pencipta dan ciptaan, siapakah yang kekal? Mereka kata pencipta kekal, betul? Ciptaan kekal? Tidak. Kekal tak? Tidak. Maka minta dia contoh. Apa ciptaan yang tak kekal? Dia kata manusia. Lagi tumbuh-tumbuhan. Lagi binatang. Lagi apa-apa yang ada nyawa semua tak kekal, betul? Betul. Berarti apa-apa yang tak kekal, tak layak jadi Tuhan lah tu. Itu yang pertama. Kita boleh bezakan. Yang kedua, permulaan pengakhiran. Tuhan ada permulaan pengakhiran tak? Tidak ada. Tiada. Ciptaan? Ada semua lahir akan mati. Semua yang ada di makhluk ataupun semua yang ada nyawa dalam alam ini lahir pasti mati. Ada tak manusia yang tak pernah mati lagi? Maksudnya hidup selama-lamanya? Tak ada kan? Tidak ada. Maka kita boleh bezakan yang kedua. Yang ketiga. Qayyum tadi ya. Ya. Masa, ruang dan jisim. Okey? Ya. Ayat ini nanti saya perlukan masa yang panjang. Tak apa, saya ringkaskan. Masa, ruang dan jisim. Antara pencipta dan ciptaan, mana satukah yang terikat kepada masa? Yang jatuh dalam masa? Ciptaan. Kita semua ada masa. Iya. Betul lah? Ada ruang. Ada jisim, betul? Pencipta? Tidak. Dia tak ada masa, tak ada ruang, tak ada jisim. Dia yang mencipta untuk makhluknya. Maka ketiga kita boleh bezakan. Keempat, bergantung. Memerlukan sesuatu untuk hidup. Antara pencipta dan ciptaan, siapakah yang memerlukan masa? Siapa yang memerlukan sesuatu untuk hidup? Ciptaan. Ciptaan. Dia perlukan matahari, udara, makan minum, betul? Tuhan perlu tak? Tak perlu. Last satu, rehat dan tidur. Dia ada mengena dengan satu kitab yang saya sebut tadi kan? Ya. Okey. So, ciptaan yang perlu rehat dan tidur, pencipta tak perlu. Dan kalau kita kumpulkan semua 5 ciri ini, tadi sebut, kekal selama-lamanya, tiada permulaan pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. 5 ciri-ciri ini, kalau orang itu, kalau kita tanya dia akan jawab begitu. Kalau fitrah dia tidak dicemari, dia bisa bezakan. Ya. Dan kalau ditanya dia, boleh tak bagi saya satu nama? Satu Tuhan saja. Di dunia ni ada macam-macam Tuhan. Ya. Bagi satu nama. Selain daripada Allah. Jangan sebut Allah, satu nama. Apa-apa nama Tuhan tak kisah bagi yang ada 5 ciri-ciri ini. Apa jawapan kamu dapat? Dia kata tak ada. Bila dia sebut tak ada, tahu apa maksudnya? Bukan saja dia sebut tak ada saja. Bukan semua Tuhan dalam dunia ini bukan Tuhan. Tak ada ciri-ciri ketuhanan. Termasuk Tuhan yang dia sembah pun bukan. Sebab dia tak bagi nama. Betul? Bila dia kata tak ada, sebenarnya dia telah lafaz la ilaha. Dia telah menolak semua Tuhan dalam dunia ini. Tak ada satu pun adalah mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Maksudnya semua bukan Tuhan. La ilaha. Kalau illallah, dia baca surah Al-Baqarah tadi. Ayat 255. Kalau dia boleh terima ayat itu, illallah. Saya tambah last chapter point. Ya. Pencipta, ciptaan. Tengok elok-elok. Kalau kita letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam. okey, antara pencipta dan ciptaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak kekal. Maka dia adalah ciptaan. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Ada. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Terikat. Ciptaan. Dia bergantung? Bergantung. Ciptaan. Dia rehat dan tidur? Rehat. Dia ciptaan. Senang tak? Ini dipanggil kayu ukur untuk tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Betul, betul. Cuba keluarkan semua nama Tuhan, bubur ke atas itu. Apa akan jadi? Semua tidak masuk. Berarti kamu letak seluruh alam di sini, saya tak mau sebut nama-nama lah, mungkin agak
sensitif untuk setengah-setengah orang. Letak segala-gala dalam alam ini akan jatuh dalam kategori ciptaan. Senang. Sekarang kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Pencipta. Nak sembah ciptaan tak? Tak nak. La ilaha illallah. Itu maksudnya. So, metodologi ini sangat mudah untuk orang bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Ini bila kita dapat bezakan dengan jelas, ini bukan buta tuli, bukan ikut-ikutan. Majoriti agama di luar ikut-ikutan buta tuli. Islam, iman, kefahaman, hujah. So, itu yang bezanya. Bukan take it for granted ya. No, itulah saya tertarik kepada Islam sebab konsep mengenali pencipta begitu jelas, begitu mudah, langsung, tak ada sedikit pun mempunyai tak ada sedikit pun ada keraguan. Tak ada keraguan. Sebab kebenaran tak boleh ada keraguan. Ya. So itulah sebabnya keren ya. Ringkasan lah. Beliau buat konsep ketuhanan dari ayat kursi. Beliau tolak aja, ukur aja semua Tuhan yang ada di dunia ini dengan sifat ketuhanan yang digambarkan oleh ayat kursi. Kalau kayak begitu, ya udah itu Tuhan, pantas Tuhan. Ada nggak Tuhan yang sifatnya kayak begitu di dunia ini? Tidak ada. Dan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya sudah punya kalimat syahadat di hatinya, la ilaha. Nggak ada Tuhan yang punya sifat kayak begitu. Tinggal mereka baca ayat kursi dan kalimat illallah itu ada pada. Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khair. Ada sebenarnya banyak sekali pertanyaan Brother. Ya, masa singkat saya tak dapat hujah sangat. Ya, itu yang boleh yang hanya saja waktu terbatas Brother Lim, Masya Allah. Barangkali Ustadz Kenama ada kesimpulan yang ingin disampaikan. Kesimpulannya begini. Islam itu bukan fenomena. Belakangan ini di Republik Indonesia Brother Lim, and our country, itu ramai dibilang fenomena orang bermualah, fenomena. Bukan. Tidak ada fenomena. Itu keniscayaan. Karena yang Brother Lim bilang di depan tadi, ini tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu di dalam yang ingin apa ya? Kerinduan. Jadi ada ini memenuhi syarat mana? Ciptaan atau pencipta? Itu alamiah, itu fitrah. nature. Fitrah. Itu fitrah, itu nature-nya. Nature akan berteriak dari dalam. Sebagaimanapun ditutup, itu nature. Itu nature-nya manusia. Itu fitrahnya manusia. Dia akan bertanya tentang, aku menyembah ciptaan atau aku menyembah pencipta. Kalaupun orang tersebut tidak mengetahui ayat kursi, mungkin dia akan mendapatkan standar yang sama dengan ayat kursi dari tempat lain. Dan dia akan menemukan bahwa yang disembah itu sebetulnya tidak layak untuk jadi Tuhan yang disembah. Itu sebabnya ramai orang kekalkan dalam agama mereka, kekalkan sembah berhala, sembah manusia. Tahu kenapa? Sebab wahyu Islam tidak sampai. Iya. Mesej Islam tidak sampai. Surah Baqarah ayat 255 tak sampai. Dan tak ada orang terangkan. Itu sebabnya mereka kekal dalam agama mereka tu. Kalau kebenaran Islam sampai kepada mereka, percayalah kata saya, mereka akan tinggalkan semua, mereka akan memeluk agama Islam. Masyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.